Hey guys, what's up? Assalamualaikum. Selamat datang ke Bob Perspektif. Hari ini sekali lagi kita bersama dengan Mr. Faizal Mokhtar. Kita nak bercerita mengenai dengan satu kumpulan lawak yang saya rasa personally pada saya setakat ni yang terbaik lah dekat Malaysia. Kita nak bercerita mengenai Sepah-Tu. Kalau kau cerita aku pasal Sepah-Tu ni kan, dia tak ada cerita pendek atau tak ada jawapan pendek untuk Sepah-Tu ni lah. Sebab aku ni bukan seorang peminat genre atau cerita-cerita humor atau komedi. Aku juga seorang pengkaji atau penganalisa punchline atau cerita-cerita lawak lah. So aku into that subject Position. deep lah. Sebab bila kau sebut Sepah-Tu ni, dia tak dapat tidak dia mengingatkan aku pada zaman-zaman kegemilangan kumpulan-kumpulan lawak. Kumpulan lawak ni dia power setting dia kena ada 3 orang. Dia macam Metacrawl lah. Dia kena ada feeder, kena ada killer, lepas tu kena ada yang tukar bodoh dia dari zaman Three Stooges. Lepas tu Bujang Lapuk 3 orang, lepas tu ada apa lagi? Dadidu 3 orang. Even lepas tu zaman Mr. Oz, Sabri Yunis pun walaupun nampak 2 orang tapi mesti ada seorang tu yang tukang feed tu. And then Macam mana dengan Jozan? Ah? Macam mana dengan Jozan? Okay, Jozan tu dia lah feeder, dia lah killer. Dia 2 orang. Tapi paling best kalau buat lawak berkumpulan, dia kena ada 3 orang. Dia kena ada seorang ni yang akan bodohkan kawan yang member seorang ni. Ni basic komedi lah. Yang seorang ni akan bodohkan dia 2 orang ni. Tak apa dia tukar part. 2 orang ni akan bodohkan ini, jadi yang seorang ni akan bodohkan dia balik. Sebab tu, kalau tengok Sepah-Tu, case study kenapa Mamat tak ngam atau Mamat keluar. Sebab Jeb nampak Mamat ni tak boleh sambut dia punya humor, dia punya fit, Mamat tak boleh sambut. Soalnya bila Jeb dengan Shuib cuba nak bawa lawak tu ke kanan, Mamat akan cuba bawa lawak tu ke kiri. Sebab tu banyak kali kalau kau tengok Mamat punya lawak macam blocking lah. Blocking satu hal. Lagi satu, dia tak cuba nak punch. Orang dah bagi line kan. Dia ada setting. Okay. Lawak ni senang je. Punchline ni dia setting punch. Bila Jeb dengan Shuib dah set, dia tak sambut lah. Mamat tak nak punch. Kadang-kadang bila Mamat nak cuba set, Jeb dengan Shuib tak boleh nak punch sebab lawak tu dia tak tahu nak dibawa ke mana. Mamat memang dia dulu. Okay. Tapi dalam Raja Lawak, aku rasa dia orang berkesan tau. Even Mamat pun pada aku berkesan dalam masa Raja Lawak yang first dia orang punya form as a group tu. Sebab aku rasa masa tu dia orang okey. Masa tu okey sebab masa tu masing-masing tak tunjuk taring lagi. Masing-masing tu masih lagi tally. Maksud aku lepas dia orang menang Raja Lawak tahun 2011, lepas dia orang dah ada filem, semua dah ada attitude tau. Kalau kau tengok, tapi semua kumpulan besar ada attitude lepas diorang popular. Tapi maknanya benda tu boleh work out lah. Cuma ada di antara mereka yang berubah lah. Dalam aku kes ni 3 berubah. Especially Mamat sebab masing-masing cuba nak jadi killer. Okay. Tak boleh. 3 piece set komedi ni kena take turn. Sebab tu kadang-kadang bila kau tengok satu reunion kan, kadang-kadang tak ada setiap episod, tak ada Jeb sentiasa kena bodohkan orang. Ada juga setengah episod tu, Jeb kena bodohkan juga. Kalau kau perasan lah. Sebab tu Sepah-Tu tu salah satu strong point dia, benda tu formula dia berjalan dengan cantik kalau dia 3 atau 4 pelawak tu faham dia punya setting. Tapi tak, sebenarnya tadi aku suruh kau intro je sikit, kau terus masuk ke main point ni. Kau terus masuk, terjun. Tak sabar-sabar nampaknya. Kau nampak begitu excited dengan tajuk ni. Sebab soalan tu serius. Aku pun jawab lah secara serius. Kita cerita pasal Sepah-Tu ni tapi kau serius sangat ni kan. Yelah case study kan. Kalau kau tengok macam pelawak-pelawak ni di belakang tabir, diorang brainstorming, diorang cari idea, pecah kepala. Bukan senang orang ni. Itulah mula-mula aku macam selalu nampak engkau update pasal Sepah-Tu punya recording apa semua. Kau ada apa-apa involve dengan diorang ke apa? Sebenarnya involvement aku bukan setakat dengan Sepah-Tu ni. Sebab dulu setahun sebelum aku masuk Karangkraf PTS tahun 2010, sebelum aku kenal kau
Aku ada kontak dengan Astro. Kebetulan masa itu Astro Warna baru buka. Channel Astro Warna baru buka. Aku di offer masuk untuk buat skrip dengan AC Wizal. Masa itu belum Datuk lagi dengan AC Wizal untuk cerita di AC di sini. So, kalau kau perasan, masih zaman dia ada Cik Mak Poi, zaman dia buat AC di sini tu, setiap episod dia ada guest. Bukan setakat Zizan je tau, macam-macam ada Johan. Ada masa itu si Jehan pun tak popular lagi. So kat situ aku kenal seorang-seorang pelawak ni masih sebelum dia orang meletup. Masa itu sepatu Jehan semua masa itu masih keras lagi. So bila aku dah keluar, aku masih keep in touch dengan production. Tapi tak direct lah. So kau pergi sana apa? As a media lah ke apa? Apa masih kat Astro Warna tu? Tak, masa kau pergi recording sepatu reunion, warung sepatu. Aku pergi sana as a guest je lah, guest biasa je sebab aku dah tak involve kan. Okay, menurut seorang yang mengkaji kata kau tadi, sepatu ni bila diorang start peak? Bila diorang start betul-betul jadi best? Okay, dia ada, bagi aku dari 3 fasa. Fasa yang semua orang tahu, yang semua orang nampak dia power apabila dia menang Maharaja Lawak Maharaja Lawak 2011. Okey, diorang menang Raja yang Lawak. Pertama kan? Diorang menang Raja Lawak nombor 3, betul tak? Tahun 2009 ke 2008 diorang menang kan? Yalah, tak ingat lah. Lama sangat. So bila diorang masuk Maharaja Lawak yang mana semua champion, bukan semua champion, yang best of the best Raja Lawak semua. Yalah, All Star. Semua orang target kepada Jozan. Tapi disebabkan the first 3-4 episode tu Jozan tak pergi sangat, sepatu dia maintain, masa tu Sepah maintain dari episod pertama sampai final, lawak dia maintain. Dan masa itu juri telah banyak menolong kebangkitan Sepah ni ke puncak. Sebab apa? Kalau kau perasan daripada first episode sampai final Maharaja Lawak 2011 tu, tak ada satu pun episod Sepah kena kecam atau kena kutuk. Cuma best. Daripada tema silent comedy, tema musical, tema prop, semua bagi. Tapi itu hanya ledakan kedua. Ledakan pertama, ini hanya follower je yang ikut. Ialah masih dia perform Raja Lawak yang original, yang mula-mula dia belum jadi champion tu. Tapi ada masalah. Masalah dia lah, boleh kata ke setiap episod, ini selalu Ibu Fauzia Nawi bagi kritikan lah. Sebab dia raw lagi. Double meaning. Dia double meaning. Lawak dia banyak yang double meaning. Banyak lucah lah juga sebenarnya. Tapi bukan lucah. Cuma lawak tu dewasa. Yalah. Orang dewasa faham lah. Dan tapi itulah Sepah ni memang yang aku nampak diorang daripada Sepah ke Sepah tu memang konsisten. Konsisten tu. Itu yang buat diorang power tu. Betul. Fasa pertama ialah masa diorang perform dekat Raja Lawak zaman dia raw, yang masih lagi dia belum jadi diamond lagi. And then dia ada Laili Tamplom tu, yang ada punya series tu. Itu kalau kau tengok lawak dia pecah agak tu. Yang bawa motor tiga orang tu. Yang dia main ting-ting, basikal, guna batu. Lepas tu dia lawak wrestling, kepala paip apa semua kan. Itu semua lawak-lawak double meaning dia. Fasa kedua masih dia menang Maharaja Lawak. Fasa ketiga ni sekarang tau. Fasa ketiga bila dia start sepatu reunion tanpa Mamat. Mamat hanya ada musim pertama saja 2015. Musim kedua ke atas Mamat dah tak ada. Kecuali 2015. Rancangan apa? Sepatu reunion. Maharaja. Tak, sepatu reunion. Oh, masa mula-mula Mamat ada Mamat ada beberapa episod. Semua episod Mamat ada. Iya ke? Kalau kau follow sepatu reunion yang first, masa tu dia shooting dekat Finas, semua indoor. Masa tu audience sikit je. Masa tu bagi aku ialah fasa ketiga yang mana Jeb dah guna dia punya pengalaman masa dia start dan masa dia dah berlakon filem dan masa dia dah jadi producer. Ini idea sepatu reunion, idea Jeb. Sebab dia nak kembalikan zaman kegemilangan sitcom. Itu idea dia. Itulah okey. Macam kita nampak dekat dalam sepatu ni Jeb, Killer, Shuib, Feeder, betul? Kan?
katakan kalau grup ni tak ada Syuib, kau rasa apa kesan dia? Dia bukan kalau lagi tau sebenarnya. Sebab sekarang ni memang confirm Syuib akan keluar. Itulah, sabarlah. Aku tak Kau sabar ni. sebab aku tahu apa yang berlaku. Aku tahu Itu nak letak last tadi. Aku nak build up dulu. Okeylah, ceritalah. Okay. Kau nak build up yang kalau ke kau nak build up yang last? Apa, sama je. Okay. Sama Sebenarnya je. Apa yang kau nak cakap tadi? sebenarnya ramai yang masih tak tahu sebenarnya Syuib dah keluar. Bukan keluar terus dia keluar sebab dia nak berehat. Fokus on business Bumblebee dia tu kan. So sekarang ni aku terfikir sebagai seorang pengkaji, pemantau plan sepatu ni, pemerhati. Apa akan jadi bila kita dah tak PKP, kita MCO dan diorang boleh kembali buat rakaman atau buat show sepatu reunion. So ada dua kemungkinan akan terjadi tau. Kemungkinan bahawa tidak akan ada lagi sepatu reunion, show tak ada sepatu reunion akan tak ada, ataupun diorang teruskan juga sepatu reunion tapi tanpa Syuib. Tapi soalan kau tu adalah apa jadi kalau Syuib tak ada? So kebarangkalian dia, Jeb ni sebagai mastermind sepatu sekarang ni, dia akan cari pengganti Syuib seperti mana dia cari pengganti Mamat. Macam dia ganti dengan Pak Ya, dengan Rahim. So dia kena cari pengganti Mamat. Itu jawapan aku. So kita ada kandidat dia sekarang ni. Okey, antara kandidatnya pada engkau, aku tak dapat fikir siapa lah. Sebab aku pun baru tahu tadi. Sebab antara kandidat yang ke depan ni aku nampak yang kerap sekali. Man lah satu. Kerap kali dipanggil ialah Man lah. Man nampak ada chemistry kat situ. Dan Jeb ni suka panggil kawan-kawan dia yang senang dia bahan. Dan dia tak ambil hati dan dia faham. Sebab lawak sepatu ni lawak membahan yang paling ke depan. Banyak lagi lawak lain, lawak prop, lawak fizikal, lawak spontan. Tapi lawak membahan tu dia nombor satu sebab apa? Dia dah macam family, dah macam adik-beradik. So dia selesa kalau kau nak bahan pasal muka dia ke, pasal fizikal. Dia bukan body shaming. Ni kira macam daripada kau membahan orang kau tak kenal, lebih kau bahan kawan kau sendiri. So macam Man ni ke depan. Lepas tu kadang-kadang aku tengok kandidat nombor 2 Saleh Yaakob. Sebab Jeb suka ambil orang lama-lama tau. Pak Ya dia ambil Pak Ya orang lama pada dia Saleh Yaakob. Pak Ya yelah. Tapi Pak Ya dia mana ada bahan. Dia kalau kau nak letak dia sebagai feeder Saleh Yaakob, aku rasa susah lah. Tapi kalau kau tengok prestasi atau kau tengok yang tadi seorang lagi tu, Ciwan pun boleh juga. Sebab Ciwan antara kawan lama Jeb. So ini top 3 kandidat bagi aku Laman. Yalah dia dengan Ciwan. Ciwan tu aku setujulah, ada potensi lah. Pasal aku pernah tengok dia berlakon juga sepatu reunion dulu. Nampak boleh lah dia masuk. Cuma sekarang ada satu episod. Cuma sekarang kita nak tahu komitmen je lah. Mana satu yang boleh komit dengan sepatu. Sebab sepatu ni memang every week diorang bukan setakat nak perform hari Jumaat. Diorang kena beberapa bulan sebelum live, diorang kena pergi brainstorming, kena pergi retreat. Macam selalunya diorang pergi dekat banglo, kat Port Dickson ke kat mana untuk buat brainstorming for a few days. Cari idea for the whole season. So this one particular guy yang ganti Syuib ni, dia kena berada dalam that world lah, sepatu reunion ni. Okay, ada dua benda lah pada aku. Pertama, sebenarnya Jeb ni pada aku dia ni natural born comedian lah. Dia genius. Dia kau campak kat mana-mana pun dia boleh bahan orang dan orang audience akan gelak. Contohnya masa rancangan apa yang kena current betul ke bohong kan. Lagi rancangan JKK kan. Maknanya dia boleh, asalkan ada orang yang tak kisah dibahan. Tapi lagi satu perkara, macam Syuib pun banyak kelebihan juga aku rasa. So untuk menggantikan Syuib itu bukan tugas senang lah, walaupun dia feeder. Sebab diorang dah kenal lama berdua ni. So dia punya inside joke yang tersendiri apa semua dah kan. So berat juga nak bergantikan, bukan sebagai feeder je aku rasa. Betul. Dia ada banyak elemen lah sebab komedi ni komponen dia banyak. Dia macam kereta kan, macam rumah.
macam apa benda lah komponen dia kan, telefon apa semua kan. So bila kau buat lawak ni, komponen dia kena cukup. Kau kena ada kau punya chemistry, kau kena faham dia punya hukum, dia punya prinsip, macam kau mengaji kan, ataupun macam kau main bola, skill set dia ni banyak. So macam cakap, dia boleh dikategorikan sebagai genius sebab dia faham prinsip, dia ada experience, dia tahu siapa target market dia. Kalau kau perasan lawak-lawak dia, boleh katakan majoriti ataupun kebanyakan lawak-lawak kampung aja, lawak-lawak Melayu, lawak-lawak yang dia satu audience saja. So yang itu dia faham dia punya target audience. Dan paling penting dia punya ni lah, dia punya fans lah. Dia punya fans, dia faham. Paling best sekali dia every episode bukan setakat fans terkejut tau dengan dia punya performance. Kadang-kadang dia punya partner pun terkejut. Dia akan petik mana-mana isu semasa, macam KWSP ke, macam apa kan. Dia akan petik isu tu. Kadang-kadang benda tu sensitif tau. Tapi dia pandai main supaya macam lucu. Macam Rahim selalu kena pasal kahwin dua apa semua kan. Tiba-tiba dia kena kat masa live kan. Padahal awak tu dah main banyak kali dah. Yalah. Dah main banyak kali dah. Tapi Jeb dia pandai susun. Kau cakap lawak dah main banyak kali ni, satu yang aku nampak juga sepatu ni cenderung enggak buat benda-benda yang pengulangan, lawak-lawak pengulangan. Tapi somehow dia masih kelakar. Kau rasa kenapa benda tu boleh jadi? Macam terpijak kaki apa semua. Kan? Pick up line tu okey lah. Pick up line tu sebab dia berubah-ubah dia punya setup pick up tu kan. Yang pijak kaki apa semua tu. Okey. Lawak macam pijak. Kau rasa bahagian tu okey ke tak okey? Dia teruskan. Lawak pijak kaki dengan lawak terbalik, shape suka main benda terbalik apa semua kan. Dia ada dua rahsia lah. Tapi rahsia ni siapa yang tengok, alhamdulillah siapa tak tengok, kira macam benda ni eksklusif lah. Dia sebenarnya lawak berulang ni dia masih lucu sebab rahsia dia adalah kau tak boleh main selalu. Dia macam main bola kan. Ada orang shoot gol cantik, dia tak boleh dapat gol tu setiap game. Dia lepas 2-3 game dia akan shoot gol cantik atau dia dapat gol cantik. Sama macam lawak. Dia tak boleh setiap episod bagi terbalik. Kadang-kadang macam kau tengok yang sebelum Warung Sepatu ni dia jarang main terbalik lagi dah. Atau pijak kaki. Nanti dah lama dia main balik. Dia unexpected lah benda tu keluar kan. Tiba-tiba dia timing tu. Lawak ni dia sebab timing. Okay. Dan nombor satu, kalau kau cerita pasal lawak pijak kaki, lawak terbalik, semuanya rahsia dia semuanya bukan lawak original sepatu pun, bukan lawak original sepah. Siapa? Lawak-lawak ni sebenarnya diambil Indonesia Dia ambil daripada Indonesia. Soleh ke? Soleh, Andre, apa ni, daripada opera. Pick up line pun kan. Hampir semua idea komedi sepatu yang popular kat sini, siapa yang buat research memang ambil daripada dua orang ni, Andre dengan Soleh. Cuma sekarang bila Andre dan Soleh dah tak main, sepah tu main lagi benda ni. Okey. Benda ni dah dekat 12 tahun dah diorang main. Opera Bon Java apa? Opera Bon Java, ini talk show, itu show yang lepas Opera Bon Java lah, yang mana Andre dengan Soleh ni dia lead, dia ada banyak show. Tapi kalau kau tengok lawak pijak kaki, lawak terbalik, lawak pick up line, ini semua lawak-lawak daripada dua orang ni lah. Jeb, sepah, ambil gist, ambil idea tu, dia bawa ke sini, dia adun dengan kita punya komedi lah, kita punya background Malaysia ni lah. Dan dia masih lucu lah. Tapi itulah off record, off topic kejap. Off topic kejap, Sule dengan siapa lagi? Seorang? Andre. Tadi partner dia Sule dengan? Andre. Aku rasa diorang sangat power lah. Aku rasa diorang sangat power. Lawak dia subtle, lawak dia santai tapi nyampe. Okay, saja off topic. Energy diorang ni power sebab orang. Okay, Warung Sepatu. Apa dia? Okay, sambung. Energy. Humor, komedi dekat Indonesia, dia momentum dia tak pernah jatuh. Daripada zaman Dono Casino Indro, lepas tu apa lagi lah. Dia punya momentum tu sentiasa ada penyambung dia. Macam kita. Doyok. Kita ni macam kan ada gap. Sebab kalau kau perasan, lepas senario down, kita ada gap sikit baru Raja Lawak naik kan. Gap tu macam 4-5 tahun juga. Tapi untuk Indonesia punya joke, daripada zaman Dono Casino Indro, zaman Doyok, zaman apa semua, sekarang ada Andre dengan Soleh.
sekarang Arnold Soleh pun tengah down. Aku nampak sekarang yang tengah aku follow rapat ni adalah champion Suci. Kau tahu cerita Suci kan? Suci ni dia stand up comedy Indonesia. Stand up. Stand up. Dito. Siapa nama dia? Dodi Mulya. Dodi. Dodi ni ialah penyambung kepada legacy Andre dengan Sule bagi aku. Sebab dia dah main lawak yang fresh. Okey, kita jangan lari jauh sangat. Kita masuk balik sepatu. Kita kena bagi sedikit benda eksklusif juga. Okey. Yang terbaru warung sepatu lah kan. Konsep dia aku ingatkan macam sketch biasa, rupanya talk show sebenarnya talk show. Apa yang kau tahu, benda-benda yang mungkin aku tak tahu pasal warung sepatu ni ke, kau nak share ke? Okey, sebenarnya bagi aku lah ni sebagai pemerhati, sebenarnya cerita warung sepatu ni dia nak pick up daripada kegagalan, bagi aku gagal lah. Kegagalan cerita program meja bulat sepatu kalau kau ingat dulu. Okay. Meja bulat sepatu sebenarnya kalau kau nampak dia dah main benda-benda yang cantik, eksklusif. Kau tengok sepatu dah pakai coat, barang-barang mahal. Benda-benda tu nampak terlalu glamour lah untuk dia punya target audience. Tapi kau untuk sepatu. Kau ambil setting sketch sitcom, kau adun dengan talk show, lepas tu kau bawa guest yang power-power. Okey. Benda tu yang orang nak. So bila ada perkataan seperti warung, okey, compare dengan meja bulat. Warung ni dia lagi senang orang semua orang tengok. Dan tapi dan kalau kau tengok sepatu, meja bulat sepatu, diorang jadi diri diorang sendiri. Tapi kekuatan Sepah ni kalau diorang in character. Kalau kau tengok karakter Pak Ngok tu, Pak Ngok tu kan, itu karakter tu kalau dia tak ada, tak lucu. Dia bawa karakter Pak Ngok, Jeb kan. Sampai episod keempat ni lucu habis. Itu power dia warung sepatu ni. Betul. Lagi satu yang aku nampak dekat Malaysia punya style kan. Aku baru perasan jugalah benda ni. Selalunya sitcom yang menjadi walaupun ni bukan sitcom tapi di komedi kan. Selalunya mengambil setup warung. Pimai Tantu, JKK, warung sepatu. Perasan kan? Kau rasa apa benda? Kenapa? Sebab itu ada tempat lepak kebiasaan kita rakyat Malaysia. Itu adalah tempat kita bersidang, tempat kita bertukar-tukar idea, tempat kita mencurah atau mengadu nasib, atau tempat kita bergosip, membawang. So satu tempat macam warung, macam mamak, daripada kita pergi Pimai Tantu sekarang kita ada warung sepatu kan. Kebetulan tempat dia strategik. Tempat tu buat setting lawak tu. Banyak tempat tu buat setting lawak. Ada indoor punya sitcom macam 2.1 apa semua kan. Tapi bila kau tengok JKK, tengok Pimai Tantu, kau tengok warung sepatu, kenapa warung atau kedai mamak atau tempat makan dia tersetting baik? Sebab bagi aku jawapan yang mudah, bagi aku strategik. Kau boleh ada recurring character, lead character yang jadi peniaga kat situ. Lepas tu every episode kau ada guest orang baru, guest star masuk untuk berlawan-lawan lawak. Lepas tu kau tengok not bad juga guest-guest dia. Boleh sambut juga lawak-lawak. Macam hari tu ada DJ apa semua kan. M. Nasir pun buat lawak. M. Nasir juga semuanya. DJ Nur Amin. Siap macam. Tapi M. Nasir punya episod tu best gila. M. Nasir sebab dia pun pernah muncul 2-3 kali dekat sepatu reunion. So dia dah selesa kan. So benda tu dia tak pecah. Senang. Aku ada update itu kat Facebook. Aku tulis macam hebatnya Jeb ni sampaikan M. Nasir tu boleh mengakak gelak. Bukan senang nak buat M. Nasir gelak. Dia boleh buat M. Nasir gelak. Dalam episod pun dia mengaku dia belanja, dia follow dan dia banyak juga ambil lawak-lawak daripada Sepah. Untuk kat rumah kan. Daripada dia meniru-niru tu dia boleh buat acuan sendiri dan orang lain boleh bagi sebab dia faham the brilliance, dia faham di nucleus of comedy ni kan. Dia punya formula tu Sepah dah dapat tangkap lah, especially Jeb. Yalah, dia pun natural lah. Pada aku pun memang dia natural lah. Betul. Dia cakap one liner je pun dah kelakar dah. Macam sekali cakap kelak throw je.
benda spontan ni bukan senang tau. Benda So spontan. apa lagi kau nak cerita? Bagi aku kita kena ingat walaupun sepatu ni kebanyakan atau Jap. Hmm. Terus. Apa yang kau nak jawab tadi? Nanti kau lupa nak cakap. Ingat tak nak? Aku ingat. Cakap je lah terus. Cakap dulu. Walaupun kebanyakan Aku nak tanya, betul ke confirm clash lah. Confirm ke Syuib nak berehat tu? Confirm kenyataan tu memang lepas ni kalau ada sepatu reunion dia memang tak ada lah. tak ada, sebab kenyataan ni dah dibuat secara eksklusif dekat Melody 2 minggu lepas. Kalau kau tengok Melody 2 minggu lepas, Tengok Melody. kalau kau tengok 2 minggu, aku pun tak tengok Melody, aku tengok dekat highlight saja kat YouTube. 2 minggu lepas Syuib ada mengeluarkan kenyataan bahawa dia nak berhenti berehat bukan setakat daripada sepatu tapi daripada bidang hiburan. Maknanya dia akan stop. Sebab tu dia hari tu dia announce dia berhenti DJ dekat Hot FM. Masih dia dah berhenti DJ Hot FM tu, reporter Melody datang terus bagi press statement yang dia nak berhenti daripada dunia hiburan, dia nak fokus on the business. Official. Okay. Official lah? Official lah. Okay, kau nak cakap apa tadi? Aku nak cerita bahawa kalau kau follow sepatu daripada awal sampai sekarang ni, aku nak pick up beberapa hari atau beberapa episod yang lawak dia hamba. Sebab kena ingat by the end of the day sepatu ni orang, dia bukan komedian yang level dewa, even yang power-power macam P. Ramlee ke, macam siapa dulu senario pun ada episod-episod ada hari yang hamba tau. So bila datang hari-hari bodoh diorang ni, memang tak lucu langsung. Kau buat apa pun, kau buat lawak ringan ke, kau buat slapstick ke, kau buat prop ke apa semua memang tak jadi. So ini membuktikan bahawa diorang ni still manusia. Tapi barang harus diingat bila ada 1-2 episod yang diorang down, the next episode tu turun naik. Sebab apa? Diorang buat postmortem. This is the best thing about sepatu. Diorang akan buat postmortem. Dia bukan macam setengah kumpulan lawak. Kalau habis-habis lah, lepas tu diorang berpecah. Macam kalau kau tengok Maharaja Lawak Mega atau macam sekarang musical superstar kan. Diorang in for the competition ni tau. Lepas tu diorang tak ada satu kumpulan dah. Tapi sepatu memang true. Kumpulan yang true. Yalah. Itulah macam banyak juga yang aku rasa seangkatan dengan sepatu, diorang tak buat macam mana sepatu buat lah, postmortem apa semua. Banyak yang macam dah terlalu selesa kot. Macam ni personally lah, aku punya pendapat macam Johan, Zizan, dah macam tak ada usaha dah untuk buat benda yang mungkin baru ke atau lebih baik. Pasal dia just spontan gitu. Even dalam radio, Johan dan Zizan pun aku tengok macam dah tak ada usaha. So itu yang membezakan kot. Faktor besar dia sebab diorang dah lama sangat. Dan bila lama sangat ni, idea ni kadang-kadang dia boleh jadi out of stock lah, kering. 1. 2, komitmen bro. Kalau kau tengok Johan sekarang komitmen dia banyak family dengan radio. Jarang sangat kita tengok dia buat live show ke. Even masih 2 tahun lepas masih diorang ada Jozan show kan. Tak ada lucu sangat tu. Lawan menyakitkan hati lagi ada lah. Memang tak best. Diorang punya Jozan show lah. Itulah. Komitmen lah. Komitmen. Tapi itulah as a comedian, komitmen lah. Tapi kau tanggungjawab kepada peminat kau ada kan. So somehow kena buat sesuatu lah. Pasal aku pun dah bosan lah kan. Kalau dah lama kan tak dengar Era. Tapi kalau dengar pun aku tak ada excited sangat lah. Macam Johan benda-benda begitu je lah. Balik kan. Kalau kau perasan cakap pasal Johan kan, ada satu cerita kalau kau follow, cerita School of Lawak. Ada. School of Lawak ya. Macam Raja Lawak jugalah. Punca kenapa cerita School of Lawak dia gagal adalah, bagi aku the main problem dia adalah dia punya host. Sebab dia seorang kan? Tak, dia ada 2 host dia. Host dia adalah Johan dengan Jack. Kalau kau perasan, that is the problem. Okay. Sebab killer dengan killer tak boleh ke depan. Jadi tak tahu siapa nak lead. Tak ada siapa nak lead, tak ada siapa nak kill atau feed, tak tahu bila.
Sebab dulu dua-dua killer. So bila dua-dua ke Hmm. depan, daripada episod pertama sampai episod habis, lawak dia orang. Canggung tu. Lawak Canggung. jadi stalemate. Dia kalau kau main chess tu kan, Ah, dua-dua nak stalemate, tak boleh. Benda tu jadi betul. terus jadi, yelah macam kau cakap, canggung lah, jadi keras. Itu satu case tadi yang aku tengok, kenapa lah. Padahal Sekolah Pelawak tu memang dia nak cari komedian yang ada rupa sebenarnya tau. Dia punya konsep mudah je. Dia nak cari komedian yang muka dia boleh jual. Kalau kau tengok kebanyakan peserta-peserta Sekolah Pelawak ni tak ada muka pecah, tak ada muka buruk, tak ada yang muka, orang kata muka pecah rumah, tak ada. Semua muka yang boleh jual. Dia nak cari orang yang handsome, yang okey, yang lawa tapi boleh jual. Tapi pasal dia nak cari benda tu lah, aku agaknya yang diorang dapat tu pun materialnya tak berapa bagus. Aku tengok. Aku tengok macam so je lah diorang punya bahan tu semua kan. Nasib baik ada lawak solo. Semua macam Tapi lawak solo pun siapa menang? DJ, sekarang jadi DJ kan. Apa? Daniel. Kalau tengok Daniel, Fikri, apa semua ni ada rupa. Siapa baik ada lawak solo cover kegagalan lawak. Miss Lawak hari tu pun tak lawak ni. Apa? Miss Lawak yang cerita pasal komedian perempuan tu pun tak pergi sangat. Aku tak tahu pasal benda tu. Ada kat TV? Ada Miss Lawak, ada Raja Lawak Junior. Ni tak pergi sangat. Yang tu aku tahu. Raja Lawak Junior aku tahu. Aku lagi seronok tengok cerita Ceria Popstar. Sebab juri dia lebih melucukan dengan dia punya host, dia punya pengacara lah. Diorang boleh banter kan. Itu lagi seronok bagi aku. So, apa lagi nak bercerita mengenai Sepatu ni? Ke dah? Ada. Masa depan lah, cerita masa depan ni. Kalau kau tanya masa depan ni, selagi Jeb ada, sebab Jeb anchor. Jeb ni dia yang bawa, dia pioneer atau dia yang mengemudi kapal Sepatu. Selagi Jeb ada, maknanya Sepah atau Sepatu ni boleh pergi. Sebab dulu masa diorang berpecah, lepas diorang menang Maharaja Lawak, diorang hampir berpecah. Tapi yang push diorang hidup adalah fans. Kalau tak 2012 tu, 2013 tu memang kita tak dapat tengok Sepatu dalam Maharaja Lawak Mega. Bila dia bawa masuk, dapat idea Rahim apa semua, diorang hidup balik. Dan diorang menang pun back to back. Haris tak ada. Tapi Jeb yang hidupkan Sepatu. Tapi kalau kau tanya aku, dalam banyak-banyak show yang ada Sepah kan, atau Sepatu kan, daripada Raja Lawak ke Maharaja Lawak, Laili Tamplum, movie diorang, telefilm diorang masih raya, dan sekarang ada Sepatu reunion. Kalau kau tanya aku mana show paling best, aku boleh cakap dengan sekali lafaz, Sepatu reunion yang paling best lah. Sepatu ni paling best. Sekali lafaz. Macam nikah. Sebab dia ada banyak elemen-elemen yang fresh, macam cameo, macam guest. Tapi hari tu aku lost interest nak tengok Sepatu reunion yang baru itu pasal tak ada audience. Tak ada audience, dia tak ada energy tu. So diorang pun macam tak dapat nak memberi sepenuhnya. So aku banyak juga skip lah yang tu. Aku bila kita tak bercerita apa dia? Terus. Kau nak cerita pasal apa tadi? Tak, kita tak bercerita pasal Rahim dengan Pak Yah sangat ni kan. Apa macam mana? Yalah, pada engkau, dia berdua ni sama ke dia punya peranan atau masing-masing ada peranan tersendiri macam Pak Yah dengan Rahim? Bagi aku, bila kau fikir pasal Sepatu kan, dia punya 4 core ni, Jeb, Syuib, Pak Yah dengan Rahim kan. Okay, dia punya core bagi aku 2. Satu adalah Jeb perlu orang untuk jadi bahan. Kalau dia tak dapat kalau dia tak bahan Syuib, dia akan bahan Rahim atau Pak Yah. Tapi dalam pada membahan Syuib, Pak Yah dengan Rahim ni, dia punya pendekatan berbeza. Kita tak boleh main physical all the time. Dia kena main setting. Kita kena main situasi. Dan ada masanya kekuatan Sepatu dah dia bawa isu semasa.
bila satu episod dia ada satu topik, isu atau cerita tu kan, dia tahu di episod dia tak boleh bahan Jeb. Dia tak boleh bahan Shuib. Jeb tak boleh bahan Shuib. Dia kena bahan Rahim. Kalau tak boleh bahan Rahim, Kenapa? ya. Sebab jalan cerita tu memerlukan dia untuk bahan orang lain. Dia tak boleh satu episod dia banding 3, tak boleh. Okay. Itu Satu contoh? Ada satu episod tu dia jadi siapa Shuib ke Pak Yah? Dia ketua kampung Rahim. Okay, anak ketua kampung Jeb. Orang yang ada vendetta atau ada orang isteri ni adalah Shuib. Jadi dia hanya boleh membahan Shuib sahaja di episod dan juga kawan baik dia Pak Yah. Dia tak boleh bahan Rahim sebab Rahim tu bapak dia. Pasal karakter. Itu kan episod dia. Tapi dia boleh bawa lawangan bapak dia on certain scene je. Contohnya macam ada satu episod tu, episod yang sama, bapak dia marah, Rahim marah Jeb. Dia kata kau ni tak tahu macam mana lagi isteri, tak boleh buat isteri kau bahagia. Lepas tu Jeb macam biasalah. Dia tak bahan Rahim, tak bahan bapak dia cuma cakap macam mana saya nak buat dia gelak, susah. Setiap malam saya buat stand up sebelum tidur, dia tak gelak-gelak juga. So benda macam tu ialah komedi yang natural. Dia tak perlu nak membahan pun. Tapi bila masuk karakter Shuib, bila masuk karakter Pak Yah, dia dah start bahan. Sebab dia karakter orang miskin, dia karakter yang memang dia nak jatuhkan sebab dia ada cerita dululah yang membuatkan dia memang kena downkan dua karakter ni. Okay. Itu premis cerita tu lah. Satu contoh. Tadi kau nak cakap apa? Aku nak cakap yang in a nutshell lah, secara menyeluruhnya komedi ni dia ada masa-masa ni kalau jadi betul. Zaman dia lah, kalau zaman jadi betul. Tapi ini berdasarkan luck juga, nasib juga. Pada waktu itu bila ada certain komedian yang zaman dia jatuh, kau kena pick up lah. Sebab bagi aku Jeb sepatu ni naik sebab masa tu Jozan dah mula buat hal masing-masing. Kalau tak Jozan ada peluang nak ke depan lagi. Kumpulan-kumpulan ni masih ada peluang nak ke depan lagi, Nabil apa semua. Tapi Nabil fokus on pengacaraan, hosting. Dan ada satu gap. Mana kau nak fokus lawak ni? So sepatu dia fokus lawak je. Mana ada hosting atau pengacaraan sangat. So bila Nabil as a stand up, dia dah pergi kepada Gegar Ganza lah, Ceria Popstar apa semua ni. So gap tu ada. Johan pula sebelum sepatu ni jadi DJ radio, Johan dah jadi DJ radio dulu. Dan of course dia ada family lah. Sebab tu Jeb dah tak boleh fokus lagi dah untuk JKK lepas season 3 tu. Sebab dia dah jadi DJ kan? Sebab dia dah jadi DJ dan dia nak fokus dengan, maybe lah bagi aku kontrak eksklusif dia dengan Astro. Bila kau dah eksklusif dengan Astro, kau kena commit dekat Astro aje lah. Itu yang aku faham lah. So pada kau paling best adalah sepatu reunion lah kan? Dan aku bersetuju juga lah dengan pendapat kau tu. Tapi itulah sekarang dia orang ada benda baru dengan warung sepatu ni. Kita tengok macam mana pula. So far nampak okay. So any last word, penggulungan ke apa-apa sebelum kita berakhir? Okay, kalau ikut sejarah grup-grup komedi macam Sepatu, macam Senario, macam trio-trio yang power-power sebelumnya, dia orang punya pergi sebenarnya maksimum 10 tahun tau. Okay, track record dia orang 10 tahun. Lepas 10 tahun tu dia akan ada dia punya down lah. Okay, Sepatu ni dia start officially tahun 2009-2010. Sekarang ni dah 2021. So sekarang ni dah nampak dia down sebab of course pasal COVID ni satu hal. Lepas tu Shuib keluar satu hal. Lepas tu Jeb semenjak dia dah kahwin dan dia ada family satu hal. So sekarang ni kita dah nampak bibit-bibit awal Sepatu dah mula nak down. So bagi aku sekarang ni aku dah mula buka aku punya mindset untuk fikir apa dia next after Sepatu bagi aku. Sebab aku dah ada 10 glorious kegemilangan Sepatu dah, sekarang ni aku dah dapat. So aku tengah menunggu siapa yang mengambil alih tahta ataupun podium pelawak nombor 1 Malaysia bagi aku. Itu kesimpulan aku lah kalau cerita pasal pandangan aku tentang Sepatu lah. Sebab zaman dia orang dekat habis dah ni. Dia dekat habis dah.
Yalah, pasal aku tengok balik pun memang macam aku sebagai penonton pun tengok macam diorang ni tak tahu macam nak pergi mana dah lah. Maksudnya macam semua benda dia dah buat lah sepanjang lebih 10 tahun ni. Tak tahulah, mungkin dia ada miracle ke, dia ada benda lain yang diorang boleh buat lepas ni. Tapi macam kau cakap tadi, Syuib nak keluar, nak berehat dengan keluarga apa semua, mungkin tak tahu, tengok macam mana. Dan kira diorang boleh bertahan setakat ni pun dengan konsistennya tu pun kira dahsyat lah. Pada aku masih konsisten lah walaupun dah sampai ke 2021 ni. Konsisten macam mana pun, tapi ada benda yang di luar kawalan pun susah juga sebenarnya. Macam berlaku sekarang, dia konsisten. Tapi ada benda yang di luar kawalan tu yang jadi macam gini. Maksud aku konsisten memang kita tak boleh 100% kan. Maksud aku konsisten dari segi populariti dan performance overall, aku rasa konsisten lah. Cuma kalau macam tak ada penonton tadi apa semua, mengganggu lah aku rasa sikit. Tapi in a way pada aku satu pencapaian yang sangat baik lah. Sepatu sampai sekarang. Setuju? Itu je lah. Dan aku memang fan lah pada diorang. Dan memang macam kau cakap dah zaman diorang dah nak habis, tapi sebagai fan aku masih mengharap lah dia akan terus berterusan. Tapi tak tahu, tengok macam mana. Boleh pergi, tapi kena tunggu buah tangan yang baru lah. Mungkin ada something yang diorang tengah ni sekarang kita tak tahu. Sebab ada je kumpulan benda yang boleh bawa lebih daripada sedekat pun ada. Tapi benda tu kira bagi aku kalau dia boleh Siapa? Siapa contohnya? Contohnya kalau luar daripada bidang komedi ni kan, kita tengok macam legend-legend macam M. Nasir apa semua tu kan. Itu kalau kau boleh pergi lebih, maknanya kau boleh masuk golongan legend lah. Macam M. Nasir dia seorang yang macam sepatu ni berkumpulan, so banyak sudut yang nak kena tengok kan. Sebab berkarya ni dia macam package kan, tengok package apa. Kalau kau nak repackage balik atau kau nak buat benda baru, dia pun benda-benda ni semua bukan senang. So bila kau dah boleh lepas habis circle kau ni, kau punya kitaran masa kau berkarya ni yang power ni dah habis, tapi kau boleh bawa satu circle baru, maknanya kau boleh sampai tahap legend lah tu. Kau boleh jadi legend. Tapi benda ni jarang berlaku lah. Kalau kau boleh buat, kau memang legend lah. So bila orang cakap legend ni, macam sepatu, konsep legend ni sebenarnya ni. Apa dia konsep legend apa? Konsep legend ni ramai orang boleh cakap kau ni legend, dia ni legend, apa si Anu ni legend apa semua. Tapi bagi aku sentiasa berhati-hati bila aku mengungkap atau bercakap perkataan legend ni, sebab legend ni besar. Kita nak label orang ni legend ni, dia banyak dia punya sifat legend ni. Lain lah kalau kau bergurau, kau ni legend dah, belajarlah kau nak silemak tu lain lah. Tapi kalau kau betul-betul nak cakap orang tu legend atau orang ni sabadi yang sampai status legend ni, kau kena faham. Tapi kalau kau setakat melepaskan, aku jenis macam gitu lah. Bukan senang nak jadi kalau legend. Pada kau sepatu dah capai ke belum? Belum. Jauh lagi bro. Jauh lagi. Belum lagi. Tak sampai halfway pun. Kalau aku bagi contoh legend. Halfway pun tak sampai aku bagi contoh legend. Bagi satu legend. Kalau ikut kita punya topik ni atau kita punya jodoh ni, yang legend contoh macam Pemain-Pemain Tantu. Tu legend. Sebab apa? Pemain-Pemain Tantu, satu sitcom dia keluar every week. Every week, hujung minggu mesti tunggu Pemain Tantu. Sepatu reunion, hujung tahun ataupun satu season nak tunggu tu, habis. Lepas tu setahun kena tunggu. Lepas tu kau tengok ensemble ataupun pelakon yang terlibat dalam Pemain Tantu ni, orang-orang ni semua legend. Background dia ada yang teater, ada yang orang-orang sastra, orang-orang ini legend. Bagi aku kalau kategori sitcom, Pemain Tantu dah sampai status legend lah. Sampai ada yang meninggal, yang ganti tempat dia, yang hidup bercerita balik, lepas tu orang nak revive dia tak bagi apa semua, sebab benda-benda macam ni legend bagi aku. Sebab dia jaga status legend dia tu. Okay. Menarik juga tu. Mana tahu boleh kupas Pemain Tantu pula lepas ni. Boleh. Kan? Aku ada juga buat video itu pasal Pemain Tantu. Okay.
Puasa sampai sini je lah kot. Lama kat tadi. Tadi dah 40 minit. Sampai Lebih 40 minit dah ni. sampai tu putus lah sebab seronok sangat. Alright, terima kasih bro Faizal Mokhtar dan Terima okey, kasih juga itu menjemput saja. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama.